أعوذ بالله من الشيطان. Ini bawah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام إلى مشايخنا والمسلمين خصوصا إلى نبينا وبرنا وخصوصا إلى مشايخ خصوصا إلى سيد الشيخ وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المستغفرين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من الموحدين وجعلنا من المهتدين وجعلنا من المخلصين له الدين وجعلنا من العارفين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وأمتنا بموت الشهداء وأمتنا بموت الشهداء آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita sambung muka surat 120. Baik, tajuk di atas sekali soalan. Apakah perbezaan qidam dan qadim? Qidamun dan
Qadimun. Jangan baca qadamun. Baca qadamun jadi tapak kaki. Baca dengan qidamun. Baik, qidam ataupun qidamun ialah tu eja salah tu. Alif, ya, alif, lam, ha. Betul. Alif, ya, alif, lam, ha. Qidam ialah sifat Allah yang berarti tiada permulaan. Asal mana qidam tu sedia kala. Asal makna qidam tu ialah sedia kala. Maknanya tiada permulaan, begitu. Apa maksud sedia kala ni? Maksud sedia kala itu ialah ada Allah itu tidak ada mula baginya. Ada Allah Ta'ala itu tidak ada mula bagi adanya. Baik. Dalam arti kata yang lain, Allah Ta'ala itu tidak beranak dan tak diperanakkan. Orang Kristian, dia kata Tuhan tu beranak dan diperanakkan. Allah Ta'ala ni dia kata Tuhan Bapa. Tuhan Bapa telah menjadikan Adam. Kemudian daripada Adam jadilah anak cucu Adam. Anak cucu Adam ni bersengketa sesama sendiri, akhirnya berlakulah berbunuh-bunuhan. Maka Allah Ta'ala rasa dirinya bersalah sebab telah menjadikan Adam, yang mana akhirnya Adam tak dapat dia nak kontrol, anak cucu Adam tak dapat dia nak kontrol, jadi berbunuh-bunuhan, berbalah dan sebagainya. Oleh kerana dia rasa dia bersalah, maka dia menjelmakan dirinya sebagai Maryam. Maka Tuhan Allah dah tak ada pula Tuhan ibu namanya Maryam. Kemudian Maryam ini pula melahirkan anak Tuhan, namanya Son of God, anak Tuhan, diberi nama Jesus. Kemudian oleh kerana Tuhan ibu dah tua, Tuhan ibu pun mati. Akhirnya Yesus ditangkap dan disalib. Sebab apa? Sebab dia nak menebus kesalahan dia, maka dia sanggup mati. Akhirnya tiga-tiga Tuhan dah mati. Tuhan Allah dah mati, Tuhan Maryam dah mati, Tuhan Yesus dah mati. Bodoh punya agama. Tu pun ada orang ikut juga. Agama Kristian ni atas muka bumi dia ada 2.6 bilion pengikut. Lebih ramai daripada pengikut orang Islam. Penganut agama Kristian ialah penganut teramai di dunia. Nombor 2, penganut agama Islam, hampir 2 bilion. Kristian 2 bilion lebih. Lepas tu barulah agama-agama yang lain. Yang ketiganya Hinduism, kemudian Buddhism, kemudian agama Taoism, kemudian Zoroaster, kemudian agama Jepun, agama Shinto, agama Vietnam, penganut dia banyak penganut agama Qingdao, bukan Cindai, Qingdao. Kemudian
ada lagi agama Korea apa nama atas nama dia. Ada 10 agama besar di dunia ni. Ya, nanti di akhir zaman semua agama hak besar ni akan bersatu melawan agama Islam. Ya. Judaism satu lagi. Judaism. Dia semua agama ni akan bersatu menentang Islam. Di barat dah ada 8 agama dah bersatu untuk menentang Islam. Ya. Dan lebih menyedihkan, ada juga ulama masuk dalam kumpulan tu, ulama Islam. Barangkali mereka ni penyembah-penyembah Dajjal yang akan terbit nanti. Alhamdulillah, Malaysia tak terima, Indonesia terima. Indonesia terima tu 8 agama tu yang dipanggil ajaran Abraham. Boleh tengok dalam Google. Ada ulama Indonesia terima, bukan semua, tapi ada yang terima. Di Malaysia alhamdulillah tak ada seorang pun yang terima. Allah jaga Malaysia. Sebab itulah Cina banyak nak hidup Malaysia. Cina ni dia duk kaji dunia ni akan hancur. Cuba tengok negara dia hancur sikit-sikit. Ni paling teruk hancur ni. Beijing pun hancur ni. Tu yang berebut. Dia orang cari mana negara yang selamat. Dia tengok belah barat tak selamat. Mereka mengkaji belah barat tak selamat. Barat akan hancur, akan tenggelam lebih awal daripada Asia. Cuba tengok. Sungguh kajian. Satu-satu negara ada yang hancur, yang tenggelam, yang terbakar. Jadi China ni dia cari-cari negara Malaysia paling selamat diduduki. Itu yang berebut nak duduk kat Malaysia. Sampai menteri kita duk tengah arrange nak beri warga negara kepada 54,000 warga Cina. Macam mana boleh bagi warga negara kalau tak ada under table? Underwear tak tahulah. Inilah dia. Tapi orang kafir mengkaji Malaysia selamat. Orang Islam duduk kat Malaysia tak nak mengaji dan tak mau mengkaji. Mereka lebih suka tiru cara kafir. Tu yang pelik bin ajaib. Nampak tak? Orang kafir mengagung-agung, orang Islam mengagung-agungkan kafir. Itulah dia kita ni, orang Islam mengaji tak nak. Kata bodoh marah. Ngaji tak nak, kata bodoh marah. Inilah dia. Kita kata barang siapa berbuat demikian maka hukumnya kafir, maka dia kata kita mengkafirkan dia. Ini masalah kita orang Islam. Dia bukan nak ambil ilmu, dia nak hentam balik. Degil tetap degil. Degil selamanya, dulu, kini dan selamanya. Degil, degil, degil. Inilah kita. Sampai bila nak jadi lagu tu tak tahulah. Barangkali sampai kiamat barangkali. Kita orang Islam duk tidur kat lagi. Orang kafir dia nak ambil negara kita, duk masih tidur kat lagi. Orang kafir dah nak ambil negara kita dah. Kita duk masih tidur lagi, duk sokong lagi, mata sepek tu buat apa? Ni ada menteri Melayu kita nak bagi 54,000 warga kafir ni duduk kat sini, jadi warga negara sini, nak hentam kita. Dah mereka duduk lama di sini, mereka hentam kita lama dah. Nak panggil lagi duduk, nak pergi hentam lagi. Cerdik sungguh menteri kita ni. Hak nama Melayu. Saya tak tahu nak cakap. Tak kesian ke anak cucu? Tak payahkan nak cucu. Sekarang ni pun kita dah kena tindas dah. Mana pergi kepala hontak dia? Bukan kepala otak, kepala hontak dia. Mana pergi Sampai teratur tak boleh nak mikir.
Pelik sungguhlah bangsa Melayu ni, pelik sungguh. Orang kafir datang sini nak hentam dia, dia boleh sambut. Orang kafir duduk sini merintah dia, dia boleh sokong. Orang kafir nak duduk sini, dia boleh sambut. Nak bagi pula warga negara. Ni apa cerita Apa kita ni? Selekeh sungguh, selebek sungguh. Inilah dia tak mau mengaji tauhid, tak nampak masa depan. Siapa tak kenal Tuhan, buta di dunia, butalah di akhirat. Sebab itulah kena ngaji tauhid, supaya celik di dunia, celik di akhirat. Itu hikmah Allah suruh belajar tauhid, supaya kenal Allah. Bila kamu kenal Allah, kamu kenallah makhluk Allah. Bila kamu kenal dirimu siapa, kamu kenallah Tuhan kamu, maka kamu akan kenal makhluk Allah yang lain. Tapi oleh kerana diri kamu kamu tidak kenal, Tuhan lagi tak kenal, musuh kamu sangka kawan. Ni dah dia buta di dunia, buta di akhirat. Baik, faham molek ni ya. Hei, sudah tu sudahlah wahai bangsaku. Kesialah pada anak-anak cucu. Sekarang ni pun kita ditindas teruk dah. Ni puak-puak Cina dah beli meh banyak dah. Bukan setakat buka kedai meh. Ya. Mereka dah kumpul barang meh dah banyak dah. Kita duk jual meh. Bukan setakat jual pisang meh. Kapal terbang meh pun jual. Meh kat tangan pun jual habis. Esok mati lemah itu Pasal apa? Inilah dia. Buta di dunia, buta di akhirat. Pasal buta agama, buta tak kenal Allah. Sebab tu Tuhan suruh kenal Allah dulu. Awwaluddin ma'rifatullah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Inilah kita tinggalkan perkara itu. Dia belajar buku Kidam Bakar ni rasa kami dah hafal lama lah Jah 3 tu pun dah hafal. Kena ngaji banyak mana esok. Woi, sembang besar. Wujud Kidam Bakar jah 3 lu dah hafal dah. Tapi dia sokong kapi. Apa yang hafal? Baik. Ni kita nak masuk cerita ni wajib faham ni. Allah Ta'ala tu adanya, tidak ada mula bagi adanya. Jaga-jaga tuan-tuan, tak faham ni itulah yang menyebabkan dah elok-elok Islam tukar agama masuk Kristian. Tanya tu Wak Jamal, dia orang Indonesia pun tanya dia, sebab apa orang Islam dia sana masuk Kristian? Pergi tanya dia. Saya suka sembang-sembang ada dulu. Siapa orang Islam sana masuk Kristian? Kalah dengan kemiskinan sahaja. Hari Ahad padri nak bagi beras, masuk gereja. Macam Malaysia dulu siapa masuk Kristian dapat 3,000. Masuk Kristian. Downline dia dapat lagi duit. Tiba-tiba dapat dicium oleh jabat agama. Benda ni berhenti sebentar. Tapi sekarang masih berlaku katanya, tapi secara underground, secara senyap-senyap. Kristian tak berhenti. Nak pula naik mata sepet tu, habislah empah. Habislah kita. Ya, dia bawa Coldplay ke Klepot. Masuk sini macam-macam ajaran dah kita ni. Dengan liberal ni bukan Kristian ke tu. Dasar liberal tu bukan Kristian punya. Kristian punya lah tu. Dasar liberalisme, pluralisme, nasionalisme tu semua daripada Yahudi. Yahudi yang cipta ism tu ada 25 ism. Ya. Dia cipta, dia suruh Kristian tolong sebarkan. Dia apakan? 2 beradik. Ya, Yahudi abang, Kristian adik. Kan? Yahudi abang, Kristian adik. Orang Yahudi Nabi dia 23. Orang Kristian Nabi dia 24. Orang Islam Nabi dia 25. Yang wajib diketahui.
Orang Yahudi tolak Isa, orang Kristian tolak Muhammad. Kita orang Islam mengaku dia sokong Muhammad tapi tolak sunnah Nabi Muhammad. Betul tak? Pasal tak kenal Allah. Duk rasa kidam tu, kidam maknanya sedia. Baik. Baik, jadi orang yang percaya Allah Ta'ala tu bersifat qidam, Allah Ta'ala sedia kala, maknanya Allah Ta'ala tidak ada mula bagi adanya, bermakna kukuh sungguh Allah tu sebagai Tuhan. Kenapa kita nak cari Tuhan yang lain, hukum yang lain? Itu orang yang percaya Allah yang bernama Qadimun. Apa dia Qadimun? Qadimun ialah zat Allah yang bersifat kidam. Yang ni Qadimun ialah nama bagi zat Allah itu. Qadimun ialah nama bagi zat Allah. Tambah sikit. Qadim ialah nama bagi zat Allah yang bersifat qidam. Maknanya yang maha sedia kala. Qadimun maknanya yang maha sedia kala. Kalau qidam sedia kala. Kalau qadimun yang maha sedia kala. Jadi kalau qidam itu sifat, kalau qadim itu nama. Qidam itu sifat bagi zat Allah, qadim itu nama bagi zat Allah yang bersifat qidam. Faham? Saya ulangi. Qidam ialah sifat yang ada pada zat Allah. Qadim ialah nama bagi zat Allah yang bersifat qidam. Faham ya? Baik, habis. Qidam itu menyatakan sifat, qadim pula menyatakan zat. Ada tulis kat bawah. Qidam itu menyatakan sifat, qadim itu pula menyatakan zat. Yang ni kalau kata qidam itu sifat, kalau qadim itu nama bagi zat. Faham? Siapa tak faham tanya. Jangan buat-buat faham. Hakikatnya sifat qidam tiada siapa yang mengetahui. Allah jualah yang mengetahui. Hanyalah wajib mengetahui dan meyakini bahawa Allah Ta'ala itu qidam. Saya batuk, jangan duduk kacau. Aku nak sampai ke ilmu. Lepas sampai ilmu nak batuk-batuk. Baik, hanyalah wajib mengetahui dan meyakini bahawa Allah Ta'ala tu ta'ain alif. Betul kan? Dia salah. Hanyalah wajib mengetahui dan meyakini bahawa Allah Ta'ala itu qidam. Maknanya fardu ainnya wajib kita tahu Allah Ta'ala itu bersifat qidam, yakni sedia kala tidak ada permulaan bagi adanya. Baik, habis. Jadi kita ni sekurang-kurang mengenal qidam Allah itu ialah Allah Ta'ala itu tidak ada mula bagi adanya. Tapi tak ada mula tu macam mana nak faham? Ya? Tak ada mula tu nak faham macam mana? Baik, tak ada mula ni hanya boleh dipaham tapi tak boleh ditunjukkan. Tidak ada mula ni hanyalah boleh dipaham tapi tak boleh ditunjukkan. Benda tak ada nak tunjuk macam mana? Bukan? Benda tak ada macam mana nak ditunjukkan? Maka dinamakan sifat ini sifat adamiyah. Sifat adamiyah. Ain dal mim ya ta marbutah. Sifat qidam ni dinamakan sifat adamiyah, sifat yang bangsa tiada. Maksudnya benda tak ada hanya boleh dipaham, tak boleh nak ditunjukkan.
Maknanya sifat yang maujud pada kharij, maujud pada zihin, tidak maujud pada kharij. Sifat yang boleh dipaham dengan akal tapi tak boleh ditunjukkan dengan nyata. Maujud pada zihin, tidak maujud pada kharij. Maknanya boleh dipaham dengan akal, tak boleh nak ditunjuk dalam kenyataan. Sebab sifat itu tidak ada. Maka setengah ulama mengatakan sifat salbiyah ini, sifat kidam ini termasuklah dalam sifat sifat salbiyah ada berapa? Sifat salbiyah ada berapa? Saya tanya sifat salbiyah ada berapa? Jawablah. Sifat salbiyah ada berapa? Sebut. Kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Lima tu namanya sifat salbiyah. Apa maksud salbiyah? Dah. Salbiyah maksudnya penafian. Atau lebih tepat lagi, salbiyah dengan makna insilabun, iaitu ternapi. Ternapi Allah itu bersifat kekurangan. Seperti Allah Ta'ala itu ada mula. Ternapi Allah itu ada mula. Maka itu dinamakan sifat salbiyah. Yang dinamakan sifat adamiyah. Lima tu namanya sifat salbiyah, yang dinamakan sifat adamiyah, iaitu sifat yang bangsa tiada, tiada mula. Kidam maknanya sedia kala tiada mula. Baqa kekal, maknanya tiada musnah. Mukhalafatuhu lil hawadis, bersalahan dengan yang baru, maknanya tiada serupa dengan yang baru. Qiyamuhu binafsih, berdiri dengan sendiri, maknanya tiada berhajat kepada yang menjadikannya. Wahdaniyah, keesaan, maknanya tiada berbilang-bilang. Tiada tu makna salbiyah. Maka salbiyah itu maknanya adamiyah, ketiadaan. Ketiadaan Allah itu ada mula. Ketiadaan Allah itu musnah. Ketiadaan Allah itu serupa dengan makhluk. Ketiadaan Allah itu berhajat kepada yang menjadikannya. Ketiadaan Allah itu berbilang-bilang. Itu makna salbiyah, yang juga dinamakan adamiyah. Salbiyah maknanya ternapi, adamiyah maknanya ketiadaan. Ternapi kekurangan, maknanya kekurangan itu tidak ada pada zat Allah. Faham? Tak faham boleh tanya. Masalah je nak tanya, tak tahu macam mana. Tauhid dengan dobat main, tak faham tanya. Dengan salah faham. Banyak orang salah faham pada qiyamuhu binafsi. Dulu saya kecil-kecil dulu, umur 7-8 tahun, 9, umur 10 tahun. Belajar jugalah sifat 20 ni kat sekolah rendah. Cikgu suruh hafal jam 5 ke jam 4, saya tengok jam 5 jam 5. Dia suruh hafal sifat 20, kita pun pulun lah hafal. Qiyamuhu binafsi. Apa makna qiyamuhu binafsi? Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri. Maka maknanya apa? Maknanya Allah Ta'ala tidak berhajat kepada pembantu dan penolong pada pekerjaannya. Banyak orang faham lagu tu. Faham lagu tu salah. Salah. Qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendiri, bukan dengan makna berdikari. Jadi qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendiri, maknanya ada Allah itu tak berhajat kepada yang menjadikannya.
ada Allah Ta'ala tu tak berhajat kepada tempat untuk ia wujud. Tu kata qiyamu binafsi. Tidak berhajat kepada pembantu, tidak berhajat kepada sesuatu untuk menolong pada pekerjaannya. Itu bukan pada bab qiyamu binafsi. Itu pada bab apa? Siapa ingat? Sifat apa? Siapa tahu akan dengar? Sifat wahdaniyah. Wahdaniyah pada apa? Dah. Wahdaniyah ada pada apa? Pada apa? Wahdaniyah ada 3. Wahdaniyah pada dah. Tak boleh juga. Siapa boleh ingat? Saya dah cerita banyak kali. Tak ingat juga? Jenuh ngaji lagu ni. Jenuh ngaji. Jangan kata 7 tahun, 70 tahun tak boleh keluar lagi lah. Pondok ni mati aku dulu lah. Badan ni pada apa Fikri? Aku kenapa tak jawab? Dia tersengih. Jawab lah orang tanya. Saya cukup marah. Orang tanya tak jawab. Sombong. Badan ni apa dah? Tahu pun. Ni tak mau jawab paling dengan batu tu. Wadaniyah pada af'al. Allah Ta'ala tak berhajat kepada pembantu, pada penolong, pada pekerjaannya itu dalam bab wahdaniyah, pada sifat wahdaniyah, iaitu wahdaniyah pada af'al, bukan pada qiyamuhu binafsi. Lain kali orang tanya jawab, tak mau jawab orang bagi sombong. Faham tak? Baik. Habis apakah perbezaan? Baik, habis di situ kita masuk tu penggan baru. Apakah ada perbezaan antara qadim dan azali? Kalau orang tanya apa dalil kata Allah Ta'ala tu sifat dalam kitab ni, saya tulis. Tak tulis dalil dia. Ni kitab ni maknanya orang mula-mula nak ngaji nak ngaji betul kena pergi ngaji kitab lain. Kitab Durrus Samin, Aqidatun Najin. Tu kita tu cara apa? Cara formal lah. Ni cara sekadar melepaskan fardu ain. Apa dalil Tuhan tu bersifat qidam? Bukti Allah Ta'ala tu bersifat qidam, apa bukti? Baik, bukti dalam ilmu tauhid ni ada 2. Satu, bukti akal. Satu, bukti nakal. Bukti akal iaitu bukti alam. Kamu lihat pada alam, kamu akan nyata sungguh Allah tu wujud bersifat dengan sifat kesempurnaan. Bukti nakal iaitu bukti yang diambil daripada Al-Quran, iaitu firman-firman Allah dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi. Apa bukti Allah Ta'ala ni bersifat qidam? Kalau orang kafir tanya kamu lah, orang Kristian yang ada buat main tu di Malaysia ni tak jadi. Kalau Indonesia jangan pakai tudung comel roteng, rupanya Kristian. Semalam saya terbuka dalam Google, hebat Kristian ni, dia punya hujah tudung ada salib kat sini. Ingatkan ustazah mana, rupanya padri. Lama juga saya tengok dia duduk berbahas. Oleh kerana Google adalah komen kat bawah tu kan, saya pun komen lagi sekali, tapi tak adalah jawab pasal dia berbahas secara oral, dialog. Kuat juga hujah dia, tetap dengan pendirian dia, mengatakan begitu pahaman dia lah.
Kalau kita ditanya orang apa bukti Allah Ta'ala itu kidam, tak ada mula. Apa bukti Allah tu tidak ada mula? Kita ada mula. Kita ada mula. Mula kita apa dia? Daripada mak ayah kita. Lahir kita kecil sampai besar sekarang. Tak lama lagi kita pun mati pula. Sambung generasi kedua, anak kita. Ketiga, cucu kita. Keempat, cicit kita. Kelima, piot kita. Sampailah ke bawah. Bukan? Allah Ta'ala ni dia ada generasi ya. Kristian dah generasi. Tuhan bapa, Tuhan ibu, Tuhan anak. Lepas tu tiga-tiga semua dah mati, Tuhan dah tak ada. Bila Tuhan dah tak ada, anak minta ampun, nak taubat, pergi jumpa padri. Padri boleh beri keampunan. Wah, seronok aku tu. Jadi padri rupa Tuhan. Dia jamin nak murid dia masuk syurga. Oh, murid. Hebat sungguh. Dia pernah tengok kat syurga. Dia tak tahu dah bakal masuk api neraka. Kan? Kita nak jawab macam mana? Macam mana kita nak jawab pada Tuhan tu tak ada mula? Macam mana kita nak jawab? Kamu kata Tuhan kamu tidak ada mula. Kita nak kata lagu mana? Boleh siapa-siapa boleh jawab? Tak ada? Ada je saja tak mau sebut je lah, kan? Alim-alim Melaka dah budak ni. Malu. Warak. Warak kau, warakak, dia tahu lah. Baik, kalau orang tanya, buka ya cerita Imam Hanafi. Imam Hanafi dia tanya Dahri. Dahri tanya, kamu kata Tuhan kamu tak ada mula. Macam mana kata Tuhan tu tak ada mula? Imam Hanafi ni cerdik, walaupun dia baru umur 6 tahun. Dia tanya, kamu ada tapak tangan tak? Dia tak, Imam Hanafi dia tanya Dahri, kamu ada tak tapak tangan? Ada. Kamu tunjuk. Dia pun tunjuk. Baik, kamu ada 5 jari bukan? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, mana mula? Kamu tunjuk kat saya mana mula. Ni 5 jari mana mula? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang mula? Kau tengok sampai mati tak dapat jawapan. Jawapan dia mana? Tidak ada mula. Allah tu tak boleh ditunjuk. Hanya boleh dipaham dengan akal. Logiknya ialah, logiknya yang maha menjadikan tentu tidak ada mula bagi segala perkara yang dijadikannya. Ya, logiknya ialah yang maha menjadikan itu tentulah tidak ada mula bagi segala yang dijadikannya, dan tidak ada mulanya itu tak dapat ditunjuk dengan mata kepala, hanya boleh dipaham. Benda yang tiada mana nak ditunjuk? Tidak ada mula, nama pun tidak, mana yang tunjuk lagu ni? Boleh dipaham saja. Allah tidak ada mula. Itulah sekurang-kurang jawapan ya bagi dalil akal. Bagi dalil akal. Kalau dalil nakal, dalil nakal, lam yalid, tidak ia beranak, walam yulad, tidak ia diperanakkan. Dia tak ada mula, dia tak ada akhir. Wal awwalu wal akhiru, dia tidak ada awal, dia tidak ada akhir. Itu dalil Allah tidak ada mula dan tidak ada akhir. Itu tidak ada musnah. Baik. Apakah ada perbezaan antara qadim dan azali?
Dia nak tanya, apa ada beza ke antara qadim dan azali? Qadim dan azali itu sama artinya. Ini masuk dalam periksa tauliah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Saya ambil tauliah dulu, dia masuk dalam soalan oral Jawi. Dia tanya, qadim dan azali itu serupa ke berlainan? Mudah dia. Dia tanya, dia selamba. Dia kata, nak kata serupa boleh, nak kata berlainan pun boleh. Lepas tu dia kejut, mana satu? Tuan nak kata hak mana? Cuba Syekh terangkan. Saya pun terang. Baik, dengar molek ni. Tengok kita. Qadim dan azali itu sama artinya atas pendapat yang sahih. Jumhur ulama tauhid mengatakan qadim dan azali itu maknanya serupa, iaitu tidak ada mula. Perkara yang tidak ada mula namanya qadim. Perkara yang tidak ada mula namanya azali. Siapa? Iaitu Allah. Allah itu qadim lagi azali. Maknanya Allah itu tidak ada mula. Baik, ini kata kebanyakan ulama. Ada pula yang mengatakan ada perbezaannya. Yang mengatakan ada perbezaan itu ialah Syekh Sa'ad. Bukan Syekh Sa'id tu, dia tulis Sa'id, salah tu. Tuan-tuan Padam. Dia salah, Padam. Kalau kitab orang kita jangan padam. Kitab sendiri tak apa, boleh padam. Tu saya tulis macam lain, tu dia tertulis macam lain. Dia sin ain dal. Sin ain dal. Habis kemudian alif lam dal ya nun. Sa'duddin. Sin ain dal. Habis tulis pula alif lam dal ya nun, bunyinya Sa'duddin. Imam Sa'duddin. Taftazani. Tafata alif, zai alif nun ya, Taftazani. Ini seorang ulama tauhid yang masyhur sebelum Imam Sanusi, pengarang kitab Ummul Barahin. Imam Sanusi lahir 890, wafat 890-an. Imam Sa'duddin wafat tahun 780-an. Jadi lebih kurang jaraknya 100 tahun. Jadi sebelum lahir Imam Sanusi, Imam Sa'duddin ini salah seorang antara orang-orang yang mengembangkan ilmu tauhid, akidah ahli sunnah wal jamaah. Bila lahir Imam Sanusi, dia mengarang kitab Matan Ummul Barahin, maka pendapatnya lebih diguna pakai oleh orang lain. Maka jadilah pendapat Imam Sa'duddin Taftazani itu jadi dhaif, Imam Sanusi itu jadi muktamad. Baik. Namun bukanlah salah, cuma pendapatnya dhaif. Namun dia seorang ulama usuluddin yang juga waliullah, dan juga ulama ilmu alat. Ulama ilmu alat yang masyhurah. Iaitu seorang ulama yang mengarang banyak kitab-kitab nahwu, kitab-kitab mantik, balaghah, bayan dan berbagai lagi. Itu Imam Sa'duddin Taftazani. Wafatnya tahun 780-an Hijrah. Yang beza dia antara Imam Sanusi tadi berapa tahun? Berapa tahun, Mak? Berapa? Tak sempat tulis. Tidak. Tak sempat tulis.
Pergi ke mana semua anak-anak tulis. Berapa tahun beza dia, jarak dia, Daniel. Itulah dia, mengaji mengelamun. Berapa tahun Akmar? Lebih kurang 100 tahun. Mana dulu? Sa'duddin Taftazani ke Imam Sanusi? Sa'duddin Taftazani. Dengar tu Mat, dengar tu Daniel. Mengaji dengan mengelamun, mengaji tumpu, dengar tu berangan. Berangan jadi berangan, jadi Ultraman, Superman, Batman, Bionic Man. Ingat cerita tahu? Ingat cerita tahu? Baik, ngaji betul-betul. Tauhid ni ngaji betul-betul. Ilmu antara ilmu yang akan mula-mula ditarik oleh Allah dari muka bumi, antaranya ilmu faraid, dan antaranya lagi ilmu tauhid. Bila ditarik ilmu ni, tinggallah semata-mata orang yang ada dalam hatinya tauhid tapi tak boleh nak dikembangkan. Maka pada masa itu ku tunggu je lah kedatangan kiamat. Sebelum kiamat, semua yang bertauhid ni akan dimatikan Allah. Mereka yang tinggal di atas muka bumi ni yang kafir-kafir, ya, mereka akan meruntuhkan Kaabah. Bila Kaabah telah runtuh, maka runtuhlah pusat bumi. Maka tak kala itu akan keluarlah asap seluruh dunia. Kemudian keluarlah api mengejar manusia ke tempat penghampusan, tempat berlakunya kiamat yang setengah. Ada hadis mengatakan di negara Syria. Habis itu negara lain, mereka semua masa semua dah tenggelam habis lah. Ya, benua-benua ni semua akan tenggelam. Dalam hadis disebutkan, yang akan wujud di tengah-tengah tu, timur tengah tu je. Lain semua ni akan tenggelam. Dulu adalah orang pernah bertanya apa, orang tertanya-tanya, boleh tenggelam ke bumi dengan air? Banyak benar ke air? Lah ni, ya, dunia sudah pun dalam kerisauan. Kenapa? Kutub-kutub air semua dah mula hancur. Betul tak? Ya. Dalam kerak bumi ni dah berlubang, menunggu saat untuk runtuh jadi tenggelam. China sudah berlubang. Berlubang ni jauh 100 kilometer, bukan 10. Tunggu saat untuk berlubang. Itu yang belum lari mata-kata dia. Mata-kata dia lari, risau dia. Itu yang punca je nak bunuh orang dengan COVID. Takut tenggelam cepat, ramai sangat orang kan berat. Berat dataran, tenggelam lah. Untuk dunia mengkaji, ya. Orang kaji bumi, dia mengkaji. Benua-benua dia banyak sudah berlubang di bawah. Betul kata seorang ulama Yaman di zaman dulu. Siapa dia? Kalau tak salah ingatan saya tu, murid Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia kata Islam akan bangun nun di sana. Yang Nabi tunjuk tu di mana?
Mereka berpendapat di semenanjung dunia. Di mana semenanjung dunia? Sudah di antaranya anak murid Syekh Abdul Qadir Jalani mengembara, jumpalah Kalahi. Kalahi itu nama tua Kedah. Dan duduk dia di Kedah sampai akhir hayatnya. Boleh pergi ziarah makam dia dekat Padang Maksirat Gunung Jerai, Kedah, Gunung Taukit. Kita tengok tarikh dia datang Malaysia bila lebih lama daripada Terengganu. Yang orang kata batu bersurat Terengganu tu baru lagi, dia lagi lama. Dia dah datang ke Malaysia ni dah 1200 tahun. Hampir 1000 tahun. 1000 tahun. Masa duk berlaku perang salib dulu. Lama. Lebih kurang 1000 tahun, berapa? 900. Saya tak ingat sejarah. Ada kat kubur dia tulis setarikh dia meninggal. Namanya Syekh Abdullah Al-Qumairi. Habib Abdullah Al-Qumairi Al-Yamani qaddasallahu sirrah. Tu murid Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani pernah datang menziarahi muridnya tu di Kedah. Cukup barangkali banyak orang Malaysia ni mengamalkan tarekat. Ada salur-galur ni sampai Syekh Abdul Qadir Jailani. Wallahu a'lam. Barakahnya. Baik, sambung tadi. Jadi dia kata apa? Setengah ulama dia kata qadim dan azali itu serupa. Setengah ulama dia kata qadim dan azali itu beza. Iaitu Syekh, iaitu Imam Sa'duddin Taftazani. Mengikut pendapatnya, ini pendapat Imam Sa'duddin Taftazani, qadim itu khas. Khas tu kha alif sad. Tolong betul ya. Kha alif sad. Qadim itu khas. Azali itu umum. Baik, tengok keterangan sebelah. Apa maksud kata qadim itu khas? Baik, tengok sebelah muka surat 121. Qadim iaitu segala yang wajib bagi Allah. Segala yang wajib ini tiada permulaan, maka dinamakan qadim. Mana segala sifat yang wajib bagi Allah tu namanya qadim. Yang kedua, azali. Azali ini segala yang tidak ada permulaan. Sama ada yang wajib, yakni sifat-sifat yang wajib bagi Allah, maupun yang mustahil. Itu sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Jadi sifat yang mustahil bagi Allah tu dinamakan azali. Sifat yang wajib bagi Allah itu qadim lagi azali. Maka dikatalah sifat yang wajib bagi Allah itu qadim lagi azali. Yang kedua, sifat yang mustahil bagi Allah itu azali. Tiada dari azali. Maknanya benda yang tak ada tu tak ada lagi, tak ada dari azali. Sebab aku tiada dari azali, maknanya perkara mustahil itu perkara yang memang tidak ada dari azali sampailah bila-bila. Contohnya Allah Ta'ala itu buta. Buta tu mustahil bagi Allah. Maka mustahil bagi Allah tu dari azali sampailah bila-bila. Itu maksud kata tiada dari azali sampailah bila-bila tak ada. Itu maksud kata sifat mustahil bagi Allah itu azali. Jadi kalau kita kata Allah itu maha, Allah itu ada sifat penglihatan, maka sifat penglihatan itu qadim lagi azali.
mustahil Allah itu buta, maka buta itu mustahil pada azali hingga selama-lamanya. Maka buta tu tak dinamakan qadim lagi azali, namanya azali sahaja. Kalau celik, kalau penglihatan itu qadim lagi azali. Allah Ta'ala mendengar itu qadim lagi azali. Allah Ta'ala mustahil Allah Ta'ala itu tidak mendengar, maka tidak mendengar itu azali. Mustahil pada azali hinggalah selama-lamanya. Jadi yang sifat kekurangan bagi Allah tu namanya azali. Kalau sifat yang wajib tu qadim lagi azali. Baik, pendapat ini adalah dhaif, yakni lemah. Mana kalau lemah tak tahu pun tak apa. Maka yang wajib kita tahu qadim dan azali itu serupa. Ya, baik yang mustahil, baik yang wajib itu qadim lagi azali. Baik, habis. Qadim itu terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama qadim hakiki, iaitu zat Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua qadim zamani, iaitu tiap-tiap perkara yang telah lama berlalu masanya, seperti masjid qadim, maksudnya masjid lama. Kadang-kadang di satu-satu bandar tu ada 2 masjid. Masjid lama orang panggil masjid qadim, masjid baru orang panggil masjid jadid. Ya, masjid baru, masjid jadid, masjid lama, masjid qadim. Jadi boleh ke letak nama qadim pada makhluk? Boleh, dengan syarat kita faham itu makna qadim zamani, bukan qadim hakiki. Qadim hakiki itu Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya sahaja. Termasuk qadim zaman ini orang-orang manusia, orang-orang tua. Kalau saya ni qadim zaman ni tua, tunggu nak masuk kubur ya. Rumah kata pergi, kubur kata mari. Tu namanya qadim zaman ni, orang tua. Kata dalam kitab Turas, dia kata qadim zaman ini perkara yang berusia setahun ke atas. Tu namanya qadim zamani. Budak-budak umur setahun qadim zamani. Pasal apa? Lama dah lah tu hidup. Ada orang mati dalam perut ada orang lahir-lahir terus mati. Dia sampai setahun hidup-hidup boleh bercakap lagi. Qadim zamani, kita ni qadim zamani dah berapa kali zamani dah. Tak masuk kubur lagi. Tu nombor 2. Nombor 3 qadim idafi. Idafi ni maknanya sandaran. Qadim yang disandarkan, iaitu sesuatu yang mendahului, seperti terdahulu ibu daripada anak. Jadi ibu tu qadim, dia yang mendahului. Ataupun sesuatu perkara yang mendahului sesuatu yang lain. Contohnya orang yang mula-mula sampai ke surah ni siapa? Maka dia tu orang yang qadim sampai ke sini. Orang tu mula sampai, dia yang paling mula. Dalam kitab Arab dia selalu sebut kama taqaddama zikruhu, seperti mana yang telah disebutkan dahulu. Qadim dengan makna dahulu. Taqaddama kama taqaddama maknanya qadim lah tu. Maknanya dia seperti dahulu sebutnya. Baik, habis. Haram berkata qadim hakiki selain Allah, seperti kata ahli falsafah yang kufur. Mereka mengatakan alam ini semula jadi serta qadim. Orang ahli falsafah yang tak ada agama, ahli astronomi, ahli falsafah yang tak ada agama,
Mereka berkata alam ini terjadi daripada zarah-zarah yang terkumpul, zarah-zarah yang berterbangan lalu berkumpul membentuk satu pepejal, akhirnya berkumpul lagi zarah-zarah yang lain, akhirnya terbentuklah batu, jadi bukit, jadi planet, jadi galaksi. Itu kata mereka lah, kata ahli falsafah. Ahli falsafah Sarab nama dia. Jadi ahli falsafah ni ada dua. Satu ahli falsafah yang ateis, yang tidak bertuhan. Satu lagi ahli falsafah yang beriman, yang mukmin. Maka ahli falsafah yang mukmin itu namanya hukama. Ahli falsafah yang sesat tu dalam kitab selalu disebut filosof ataupun falsafah. Jadi kalau kita berjumpa dengan kalimah alam semula jadi, hendaklah kita takwil bukan semula jadi yang dipaham oleh ahli falsafah yang kufur. Semula jadi dengan makna dijadikan oleh Allah. Semula jadi dengan makna dijadikan oleh Allah. Kalimah tu tak salah kalau kita faham. Salah kalau kita salah faham. Macam orang belajar tauhid uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Tauhid uluhiyah tu asalnya tak salah, tapi jadi salah kalau kamu faham macam yang Wahabi faham. Salah. Tauhid uluhiyah tu asalnya diambil daripada la ilaha illa ana. La ilaha, ilahun tu jadi uluhiyah. Jadi tauhid uluhiyah tidaklah salah pada asalnya, tapi telah disalah artikan oleh Wahabi, dan siapa ikut jadi salah. Tauhid rububiyah tidaklah salah asalnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi rububiyah. Jadi tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah jangan dibeza-bezakan. Tauhid uluhiyah tu tauhid rububiyah lah. Tauhid rububiyah tu tauhid uluhiyah. Tapi Wahabi membezakan. Jadilah macam ada Tuhan bapa, ada Tuhan ibu, ada Tuhan anak. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma' wa sifat. Trinity. Trinitas, Tuhan tiga. Dalam Veda pun dia kata Tuhan tiga juga. Tuhan Vishnu, Tuhan apa lagi? Brahman, lagi satu Brahman, Brahmin. Siwa, Vishnu, Brahman. Tu Tuhan tiga. Macam Kristian. Apa Wahabi? Uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Asalnya tak salah rububiyah, uluhiyah tu, tapi dia beza-bezakan tu jadi salah. Siapa mengatakan tauhid itu tiga? Syirik. Wal'iyazubillah. Tauhid nama pun keesaan. Kenapa tiga pula? Tauhid maknanya keesaan. Tiba-tiba dia kata tiga. Tauhid maknanya tiga. Satu maknanya tiga. Hang kahwin tiga, madu tiga ke apa? Jadi tak ada beza lah antara Kristian dengan Veda, dengan Tauhid Allah Muhammad,
bin Abdul Wahab Al-Wahhabi tu. Cuma ulama-ulama Islam tak menghukumkan mereka ini kafir. Kebanyakannya tak menghukumkan Wahabi ini kafir, tapi tidak lari, ya, tidak lari daripada menjadi mubtadi', bid'ah. Pasal apa? Nabi kata kullu hadatsin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Mereka mencipta Tuhan, membeza-bezakan uluhiyah dan rububiyah. Maka jangan kita faham uluhiyah tu lain, rububiyah tu lain. Tak apa. Uluhiyah tu rububiyah, rububiyah itu uluhiyah. Uluhiyah makna ketuhanan, rububiyah makna pentadbiran. Tiadalah Tuhan selain Tuhan yang mentadbir alam. Tiadalah Tuhan yang mentadbir, melainkan itulah Tuhan yang bersifat ketuhanan. Mana nak bezanya? Tapi Wahabi dia beza. Dia kata apa? Siapa mengaku Allah yang menjadikan alam, dia ada tauhid rububiyah walaupun dia menyembah berhala. Gila ke apa? Inilah dia. Siapa saja mengaku Allah itu Tuhan walaupun dia menyembah berhala, maka dia ada tauhid rububiyah. Terang-terang dia menyembah berhala, mana ada tauhid? Yang adanya syirik. Syirik dengan tauhid dia tak boleh sekali. Tauhid mengesahkan, syirik menyentuhkan. Ya. Syirik maknanya membanyakkan, tauhid maknanya menyatukan, mengaku Allah Ta'ala tu satu. Jadi syirik dengan tauhid tak boleh berkumpul sekali. Dia mesti terasing. Ada syirik tak adalah tauhid, ada tauhid tak adalah syirik. Macam siang dan malam. Ada malam tak adalah siang, ada siang tak adalah malam. Cina nak buat siang straight, dia buat matahari. Hari dia buat matahari tu, bala tu kat Cina. Nak sangat nak lawan Tuhan konon. Konon-konon dia nak buat syurga. Dia baca kitab Islam, dia kata apa? Syurga tu tak ada malam, sentiasa terang benderang, tak ada malam. Dia pun nak buatlah Cina tu sebagai syurga, langsung jadi neraka. Nak lawan Tuhan. Tu kata apa? Bodoh tak boleh diajar. Baik ya, habis dekat tu kita berhentilah. Kemudian katanya baqa ila akhirih wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa lilmuslimina ajma'in برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا ومنكم.